Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para pensyarah. Saya Nur Nabila binti Yatiman, memegang kad matrik 205545. Saya pelajar daripada program Bachelor Pendidikan Sains Pertanian. Hari ini saya akan membentangkan hasil laporan saya sepanjang 10 hari bagi memenuhi kursus FCE 3804 pengalaman awal di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Sulaiman. Okey, terlebih dahulu profil laporan saya memilih melakukan program PAS di sekolah lama saya iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Sulaiman. Sekolah ini terletak di Jalan Sempang 5, 83500 Parit Sulong, Batu Pahat, Johor dan mengambil masa kira-kira 10 minit dari kediaman rumah saya. Dan ini merupakan guru pendamping saya iaitu Puan Aida binti Taha. Beliau merupakan Ketua Penitia Sains Pertanian. Puan Aida juga merupakan mantan guru saya sewaktu saya berada di tingkatan 4 dan 5. Beliau mengajar subjek sains pertanian bagi pelajar tingkatan 4 dan 5 serta menjadi guru bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5. Okey, seterusnya kita pergi ke sejarah sekolah. Okey, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Sulaiman dahulunya dikenali sebagai Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan Parit Sulong. Ia ditubuhkan pada 10 Januari 1965 di mana guru besar yang pertama ialah Encik Yusof bin Ahmad. Yang berbahagia Datuk Husin On selaku Menteri Pelajaran Malaysia pada ketika itu merupakan perasmi bagi penubuhan SMDS pada tanggal 28 Jun 1972. Nama Datuk Sulaiman diambil sempena nama abang kepada Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu iaitu Tun Dr. Ismail bin Abdul Rahman. Sekolah ini menempatkan seramai 1,130 orang pelajar, 96 orang guru dan 18 orang kaki tangan sekolah. Okey, kita pergi ke visi sekolah. SMKDS bertekad untuk menjadi sebuah sekolah cemerlang di Malaysia yang dapat memenuhi aspirasi pelajar, ibu bapa, bangsa, agama dan negara. Manakala misi sekolah pula adalah berazam untuk meningkatkan kecemerlangan dalam segala aspek pendidikan dengan memberi perhatian kepada yang pertama, kecemerlangan dalam bidang kurikulum dan kurikulum, dan yang kedua, kecemerlangan pemupukan sasiat dan disiplin, dan yang ketiga, kecemerlangan kepimpinan dan pengurusan, dan yang keempat adalah kecemerlangan hubungan komuniti, seterusnya adalah untuk kecemerlangan fizikal dan prasarana. Alright, lokasi dan infrastruktur sekolah. SMK Datuk Sulaiman ini terletak di Sempang 5, Batu Pahat, Johor, dan ia merupakan sebuah sekolah luar bandar yang terletak kira-kira 20 km dari bandar Batu Pahat. Sekolah ini terdiri daripada pelajar dan disokong oleh kaki tangan guru dan bukan guru. Pelajar terdiri daripada tingkatan 1 hinggalah ke tingkatan 6 termasuk kelas pemulihan dan pendidikan khas. Sekolah ini mempunyai 8 kelas bagi setiap tingkatan iaitu bermula daripada kelas karisma, bestari, jauhari, harmoni, gigih, dedikasi, cekal dan azam. Okey, bagi infrastruktur sekolah ini mempunyai kawasan kediaman staf dan 2 kawasan padang iaitu padang berhadapan dan padang belakang. Sekolah ini mempunyai 10 blok utama yang menempatkan penjabat pentadbiran, bilik mesyuarat, bilik bimbingan dan kaunseling, bilik guru ketua bidang, makmal sains dan bahasa, makmal multimedia dan komputer, bilik darjah, bilik pengawas dan tandas. Satu blok mempunyai 4 tingkat yang bersambung dengan bangunan yang mempunyai 3 tingkat. Terdapat bangunan tambahan iaitu pusat sumber serta bengkel, reka bentuk dan teknologi bagi pelajar menengah rendah. Okey, mari kita lihat beberapa gambar infrastruktur sekolah SMK Datuk Sulaiman. Yang pertama adalah Dewan Bestari yang mampu menempatkan 2,000 orang, dan ini adalah bilik sains pertanian yang berada di bahagian belakang sekolah, dan seterusnya adalah gambar landscape di hadapan pejabat pentadbiran, dan ini merupakan persekitaran bilik darjah bagi menengah rendah dan menengah atas. Okey, seterusnya ini adalah bangunan bagi pelajar tingkatan 6 dan ada surau serta bilik seminar di mana bilik ini digunakan untuk guru-guru mengadakan mesyuarat. Dan terdapat juga studio reka bentuk dan fashion dan bengkel reka bentuk mekanikal bagi pelajar menengah rendah. Okey, ini adalah pemerhatian saya terhadap proses pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Terdapat beberapa aktiviti yang dibuat oleh Puan Aida sepanjang PDPR. Yang pertama adalah pembincangan antara guru dan pelajar. Dan yang kedua, beliau menggunakan Google Meet dan voice chat di Telegram, serta kadang-kadang beliau membuat quiz dengan menggunakan aplikasi Kahoot dan Quizzes. Okey, kekuatan proses pengajaran PDPR ini adalah yang pertama, dapat mengatur jadual dengan lebih baik. Hal ini adalah kerana dengan adanya jadual kelas dari pengajar, pelajar dapat mengatur jadual mereka dengan mudah. Okey, seterusnya boleh membuat persiapan menghadap kelas online, dan kekuatan yang ketiga adalah fleksibel dari segi masa dan tempat.
Pelajar dapat mengatur masa dan tempat belajar mereka. Pelajar boleh memilih tempat yang mereka selesa dan boleh menjalankan pembelajaran dengan lebih baik. Okey, kelemahan proses pengajaran dan pembelajaran secara atas talian ini, yang pertama, pelajar hilang fokus. Pelajar akan hilang fokus disebabkan oleh faktor persekitaran yang kurang kondusif. Yang kedua, memerlukan data internet yang banyak. Tidak dinafikan bahawa pelajar secara online akan memakan data internet yang banyak kerana mereka memerlukan perbelanjaan yang banyak untuk memiliki rangkaian internet yang kuat. Seterusnya, pelajar tidak menyertai kelas dan kadang-kadang mengalami masalah rangkaian internet. Selain menggunakan aplikasi Google Meet dan voice chat di Telegram, Puan Aida juga menggunakan buku teks tingkatan 4 bagi bahan membantu mengajar. Selain dia menyediakan modul untuk para pelajar dan meminta para pelajar untuk menonton video pengajaran di MyDidik TV. Okey, meskipun PDPR, setiap guru diminta untuk membuat satu rancangan pengajaran harian sebelum mereka memulakan kelas. Jadi ini adalah contoh rancangan pengajaran harian Puan Aida. Okey, bagaimana pelaksanaan KBAD dilakukan sewaktu PDPR? Ia berfokuskan kepada bagaimana pelajar dapat mencipta serta menyelesaikan sebuah permasalahan dengan membuat amali berkaitan pertanian dan peternakan secara individu di kediaman masing-masing. Sebagai contoh, Puan Aida meminta para pelajarnya untuk memikirkan bagaimana hendak membina satu reban untuk burung puyuh. Seterusnya, beliau menggunakan teknik murid berfikir atau memberi idea secara membuat catatan dan bersoal jawab dengan guru semasa sesi pengajaran. Selesai saja sesi pengajaran, Puan Aida akan memberikan beberapa buah soalan kepada pelajar dan meminta pelajar untuk menjawabnya, lalu menghantar jawapan tersebut kepada beliau. Okey, seterusnya adalah kesediaan diri sebagai seorang guru. Ia dapat memperbaiki kemahiran berkomunikasi. Seterusnya, dapat mempertingkatkan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, melatih diri untuk menjadi seorang yang penyabar. Seperti yang kita tahu, sepanjang pandemik ini, guru dan pelajar, ada setengah guru dan pelajar mengalami masalah rangkaian internet. Jadi ia akan melatih diri mereka untuk jadi seorang yang penyabar. Seterusnya, yang terakhir adalah harus memiliki perwatakan yang mesra. Seorang guru haruslah pandai membawa diri dan memiliki personaliti yang bagus untuk menarik minat pelajar untuk belajar dengan mereka. Okey, seterusnya adalah kekuatan dan kelemahan aktiviti kurikulum. Okey, yang pertama kita dapat lihat aktiviti kurikulum ini dapat membentuk disiplin diri pelajar. Selain itu dapat menambahkan ilmu pengetahuan pelajar serta memupuk nilai-nilai murni. Okey, seterusnya pelajar yang menyertai aktiviti kurikulum sewaktu PDPR ini memperolehi sijil di tahap yang lebih tinggi kerana mereka tidak perlu bertanding di peringkat daerah lagi kerana diterus ke peringkat negeri, seterusnya ke peringkat kebangsaan. Kelemahan pula aktiviti kurikulum sewaktu PDPR ini, ia kurang mendapat sambutan daripada pelajar kerana pelajar tidak berminat untuk menyertai aktiviti secara online. Selain itu, pelajar tidak menyertai sesuatu pertandingan itu secara siaran langsung. Berbeza sebelum pandemik, pelajar dapat mendalami dan menyertai aktiviti kurikulum itu secara live siaran langsung. Okey, ini adalah contoh aktiviti kurikulum secara atas talian yang sempat saya sertai, iaitu Majlis Perasmian Bulan Kemerdekaan menggunakan medium YouTube dan Google Meet. Apa yang saya lihat, program ini masih berjalan dengan lancar atas dorongan semua guru dan kaki tangan sekolah serta terdapat setengah pelajar juga menyertai bagi bersama-sama memeriahkan lagi Majlis Perasmian Bulan Kemerdekaan tersebut. Okey, seterusnya kepentingan aktiviti kurikulum dalam profesi perguruan. Yang pertama, dapat melahirkan sikap berinisiatif, iaitu mereka dapat melaksanakan tugasan yang cemerlang dan berkesan tanpa perlu diarah oleh pihak atasan. Dan yang kedua, guru dapat menilai pelajar dengan lebih berkesan dan telus melalui penlibatan dan pemerhatian terhadap pelajar. Guru juga dapat melihat potensi sebenar pelajar tidak kira secara intelek maupun bakat mereka. Dengan penyertaan pelajar terhadap bidang kurikulum ini dapat memupuk sikap bertanggungjawab, kerjasama dan sikap kepimpinan dalam diri mereka untuk menjadi seorang modal insan yang berjaya satu hari nanti.
Akhir sekali, cadangan bagi program sulam adalah seperti program kemahiran asas amalan pertanian moden seperti pertanian vertigasi dan pertanian hidroponik. Kesimpulannya, meskipun kita tidak bersemuka di sekolah seperti dahulu, guru mestilah berusaha dan memastikan pelajar itu tidak ketinggalan pelajaran dan sentiasa memikirkan aktiviti-aktiviti menarik dengan mereka, sebagai contoh mengadakan kuis, kaut atau pertandingan lalu memberikan ganjaran kepada mereka. Seterusnya, sepanjang saya mengikuti PAS, saya berasa amat gembira kerana dari sini saya dapat memperoleh banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman secara tidak langsung yang dapat mempersiapkan diri saya untuk menjadi seorang tenaga pengajar kelak nanti. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.